Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam madani. Saya Nurul Atira binti Mi'an, nombor matrik 223297 daripada kumpulan 9 untuk subjek penghayatan etika dan peradaban SKP 3122, kumpulan 20 akan membentangkan isu tentang buli cyber bersama rakan-rakan sekumpulan. Buli berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat ialah perbuatan mendera mempermainkan seseorang supaya dapat menyesuaikan diri dengan suasana yang baru. Dalam dunia yang berkonsepkan teknologi cyber, pengguna internet turut terdedah dengan risiko menjadi mangsa buli dalam alam cyber. Buli cyber merupakan satu perkara yang serius dan ia boleh melangkaui aspek latar belakang seseorang seperti umur dan jantina. Memandangkan buli cyber boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, maka adalah penting untuk meneroka kesan negatif yang dialami oleh mangsa buli. Penglibatan media sosial telah menyumbang kepada peningkatan buli cyber yang baru-baru ini mencetuskan kes bunuh diri yang tragis di kalangan remaja. Suatu kajian telah dijalankan dalam kalangan 1,290 remaja sekolah menengah berumur antara 13 dan 17 tahun di Semenanjung Malaysia menggunakan soal selidik dalam talian yang ditadbir sendiri tanpa nama. Hasil kajian tersebut telah mendedahkan bahawa kelaziman penganiayaan dan pelaku buli cyber masing-masing adalah 13.7% dan 3.8%. Pendedahan dan akses kepada ICT ditambah pula dengan penggunaan media sosial yang berlebihan telah menambahkan masalah buli cyber dalam kalangan pelajar universiti. Kajian terdahulu telah menyiasat buli cyber dalam kalangan pelajar sekolah sambil melihat pelajar universiti yang sebenarnya lebih terlibat dalam perbuatan buli cyber. Memandangkan kesempitan situasi dan kesannya terhadap kesejahteraan pelajar universiti, kajian tersebut bertujuan untuk memahami peranan faktor peribadi dan psikologi yang mengheret pelajar sarjana muda Malaysia, universiti awam dan universiti swasta ke arah tingkah laku buli cyber. Kajian telah menunjukkan bahawa faktor seperti umur, kesudian, harga diri dan empati menghasilkan hubungan yang signifikan dengan buli cyber, manakala lelaki kebanyakannya dilaporkan melakukan buli cyber lebih berbanding wanita. Beberapa cadangan telah diketengahkan dan diharapkan dapat membantu mana-mana pihak yang berkenaan dalam membangunkan strategi konkret untuk mengurangkan lagi kes buli cyber dalam kalangan belia di Malaysia. Salam sejahtera, saya Nyan Jishen dengan nombor matrik SA00051 dan seterusnya saya akan berbincang tentang punca berlakunya buli cyber. Antara puncanya ialah kurang mendapat perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa. Ibu bapa hanya sibuk untuk bekerja sehingga mengabaikan anak mereka dan mereka juga kurang meluangkan masa untuk menemani anak mereka. Oleh itu, anak tersebut akan cuba untuk menarik perhatian ibu bapa dan orang lain dengan melakukan perkara yang salah iaitu buli cyber. Selain itu, ketidakpuasan hati pembuli kepada mangsa dalam sesuatu perkara. Pembuli cyber ini biasanya tidak puas hati dengan penampilan, kemewahan dan juga tingkah laku mangsa. Untuk meluahkan ketidakpuasan ini, mereka akan melakukan cyberbully dengan tujuan memberikan penderaan mental kepada mangsa. Seterusnya, buli cyber juga berpunca daripada kurangnya didikan agama dan nilai-nilai murni. Agama dan penghayatan etika ini mengajar kita untuk sentiasa menjaga tingkah laku dan adab. Pembuli cyber ini lazimnya tidak mementingkan nilai agama dan ini menyebabkan mereka tidak tahu membezakan antara kebaikan dan kejahatan. Oleh itu, mereka akan menganggap buli cyber ini sebagai perkara yang biasa. Assalamualaikum, nama saya Nur Absyarina binti Tirmizi bernombor matrik 225425. Saya akan membincangkan kesan psikologi yang pertama iaitu kesan kepada emosi atau ia juga dipanggil psikoemosi. Mangsa buli akan berasa malu, terkejut, marah dan bawa kepada emosi sedih. Oleh itu, apa yang dimuat-naikkan mengenai si mangsa akan kekal di alam maya dan akan dikongsi melalui media WhatsApp ke media yang lain. Kesannya mangsa akan merasakan marah mereka telah dimalukan dan maklumat peribadi mereka telah terdedah kepada orang luar terutamanya si pembuli. Contohnya, pembuli cyber memuat-naikkan satu video TikTok yang memalukan si pemangsa di akaun TikTok. Mangsa pasti akan merasa malu, sedih kerana video itu telah dipertonton di khalayak ramai dan rata-ratanya mendapat ejekan kecaman dari netizen-netizen.
Oleh itu, mangsa buli boleh mengalami satu tekanan perasaan yang akan mencetuskan satu kemarahan. Sikap dan tingkah laku mangsa akan mula berubah dan membawa kepada keyakinan mereka sendiri yang rendah dan akan memberi kesan kepada perkembangan diri mereka, akademik dan kehidupan sosial. Kesan buruknya, mangsa pasti dapat merancang untuk membalas dendam kepada pembuli secara fizikal seperti bersemuka dengan si pembuli dan akan menampar atau memukul si pembuli. Seterusnya, kesan yang kedua adalah kesan dari segi mental ataupun psikomental. Mangsa buli biasanya senang terdedah kepada satu gangguan depresi major, iaitu depresi dengan perasaan yang sedih yang mendalam selama lebih dari 2 minggu, ataupun anxiety, impak dari emosi mereka yang telah terganggu dalam masa jangka masa yang agak lama. Mangsa akan merasakan nilai kehidupan mereka tidak berguna lagi dan akan memberikan satu pemikiran yang negatif kepada mangsa untuk mencederakan diri mereka sendiri, seterusnya cenderung untuk membunuh diri. Contoh yang dapat kita lihat, remaja yang menghadapi psikomental biasanya akan cuba pelbagai cara untuk mencederakan diri sendiri. Dari sudut lain, untuk seseorang pelajar, ia dapat memberikan impak dari masalah akademik, ialah minat untuk belajar di sekolah. Ini mungkin kerana berlaku untuk mengelakkan diri mereka dari si pembuli cyber yang berkemungkinan besar berada di institusi belajar yang sama. Salam sejahtera. Saya Chuan Nikhampan, anak perempuan Chuan. Nombor matriks 225149 akan membentangkan tentang langkah-langkah mencegah buli cyber. Langkah pertama ialah peranan ibu bapa. Ibu bapa harus mendidik anak-anak sejak kecil lagi. Ibu bapa perlu mengawasi dan mengawal tingkah laku anak-anak ketika mereka menggunakan media sosial. Ibu bapa perlu mengajar anak-anak untuk menggunakan bahasa yang sesuai dan beretika ketika menggunakan internet. Seterusnya, ibu bapa perlu memberi kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak agar mereka tidak meminta perhatian melalui media sosial dengan melakukan buli cyber. Pada masa yang sama, ibu bapa perlu menjadi contoh yang baik ketika menggunakan media sosial kerana bapa borek anak rintik. Seterusnya, peranan pihak sekolah. Pihak sekolah juga memainkan peranan yang penting kerana kebanyakan masa kanak-kanak ialah berada di sekolah. Pihak sekolah perlu memberikan didikan kepada kanak-kanak yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dan etika yang sesuai ketika menggunakan media sosial untuk mengelakkan wujudnya buli cyber. Program kesedaran perlu dianjurkan oleh pihak sekolah agar kanak-kanak sedar akan impak apabila berlakunya buli cyber. Ajaran moral dan agama juga perlu diadakan dalam pagar sekolah kerana meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Akhir sekali, pihak kerajaan perlu menubuhkan organisasi yang boleh mencegah jenayah buli cyber ini. Organisasi ini perlulah dilatih dan merupakan pakar IT yang mempunyai kebolehan dalam mencari jenayah melalui media sosial atau internet. Penguatkuasaan undang-undang juga merupakan salah satu cara dalam mencegah buli cyber ini. Hal ini dapat menakutkan penjenayah yang berhasrat untuk melakukan buli cyber. Kesan buli cyber ini harus dititik berat oleh pihak kerajaan. Rawatan yang sepatutnya harus diberikan kepada mangsa buli cyber. Kesimpulannya, buli cyber dalam konteks nilai etika dan peradaban menunjukkan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dalam perlakuan atas talian seperti nilai empati dan nilai toleransi dan kepelbagaian serta nilai tanggungjawab untuk mencipta lingkungan digital yang positif dan beradab. Tegasnya, semua pihak memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah buli cyber. Perkembangan internet yang berkembang pesat dengan kemunculan pelbagai aplikasi media sosial memberikan ruang dan peluang kepada pembuli untuk membuli. Oleh hal yang demikian, impak dan kesan kepada mangsa buli cyber adalah lebih terkesan berbanding buli secara fizikal kerana kata-kata kesat, ejekan dan hinaan yang dilontarkan di media sosial akan kekal di alam maya. Secara keseluruhan, isu buli cyber memerlukan penyelesaian yang bersandarkan nilai-nilai etika dalam masyarakat digital, melibatkan penghormatan privasi, pembangunan empati dan tanggungjawab digital adalah langkah-langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang mendorong keharmonian dan keadilan dalam interaksi dalam talian. Pendidikan dan kesedaran terhadap bahaya buli cyber perlu ditingkatkan untuk membentuk masyarakat digital yang bertanggungjawab dan peka.
Dengan memandang isu buli cyber melalui lensa nilai-nilai etika, kita dapat mencapai tujuan bersama untuk mencipta dunia digital yang lebih bermakna dan sejahtera. Sekian sahaja daripada kami, Kumpulan 9. Terima kasih.